bersedekahlah banyak-banyak, dan saya mohon ampun perjalanan balik kampung merentas sempadan negeri untuk tujuan berhari raya tidak dibenarkan. Selamat duit raya aku kali ni. Dengar cakap pemimpin tu. Dan nombor 3 adakan kita, jangan rentas negeri, jangan balik kampung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa lagi dalam video. Selamat belajar lagi dalam video. Maaf, Ustaz tak buat Google Meet minggu lepas dengan minggu ni. Tak apa, kita teruskan pembelajaran kita. Minggu lepas Ustaz ajar kamu pasal masjid. Pembinaan negara melalui masjid. Okey. Kedua, hari ni kita akan belajar dari segi pentadbiran. Macam mana Islam, perkembangan negara melalui pentadbiran. Pentadbiran ni apa? Bahasa mudah dia, pentadbiran ni kita kata memimpin negara. Okey. Malaysia ada pemimpin dia. Negara Arab tu pun dulu masa zaman Nabi, Madinah pun ada pemerintahan dia. Ada cara sistem pentadbiran yang dijalankan. Prinsip-prinsip dia, apa tugas Nabi sebagai ketua negara, semua tu ada. Macam Malaysia ada, Perdana Menteri kita ada tugas dia, Raja ada tugas dia, menteri-menteri lain ada tugas dia. Sama juga macam zaman Nabi dulu. Okey, kita teruskan. Okey, dalam Islam, okey, kalau nak mentadbir, kalau nak memerintah, mesti ada prinsip yang diamalkan, yang mesti dibuat supaya negara tu elok, berlandaskan syariat Islam, berlandaskan macam apa yang Allah mahukan. Okey, apa prinsip yang mesti pemerintah tu, pemimpin tu amalkan? Okey, pertama, okey, mestilah adil. Mestilah adil, buat sesuatu tu dengan adil. Okey, ini poin pertama, prinsip yang pertama, adil. Apa-apa yang dibuat mestilah adil. Kedua, mendapat redha Allah. Redha Allah. Dalam memerintah, dalam memimpin negara, perkara yang dilakukan, arahan yang dikeluarkan mestilah akhirnya mencapai redha Allah. Okey, ingat. Pertama, adil. Kedua, redha Allah. Ketiga, menegakkan yang makruf. Menegakkan yang makruf. Okey, makruf ni apa? Makruf ni kebaikan, kebenaran. Menegakkan yang benar. Okey, bahasa senang dia. Buat yang benar, buat benda-benda yang betul. Keempat, mencegah yang mungkar. Okey, mungkar ni apa? Mungkar ni buruk. Mencegah, mengelakkan yang buruk. Okey, tadi buat yang betul dan elakkan yang buruk. Okey, ingat, menegakkan makruf, mencegah yang mungkar. Dan prinsip yang terakhir ialah tunduk kepada perintah Allah. Mestilah semua yang dilakukan di negara tu perkara yang maksudnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah apa? Solat, elak zina, elak riba dan lain-lain. Negara kita mestilah amalkan benda-benda yang ikut perintah Allah. Tak boleh laksanakan benda-benda yang Allah larang. Contoh, negara support arak. Tak boleh. Sebab apa? Arak tu larangan Allah. Jadi kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. Allah kata jangan sokong arak, jangan minum arak semua. Kita kena ikut. Okey. Itu ialah prinsip. Sekarang Ustaz nak masuk. Ustaz nak ajarkan kamu apakah peranan Nabi sebagai pemimpin. Okey, ada 4 benda mudah aja. Apa peranan Nabi? Okey, pertamanya, Nabi sebagai pemimpin negara. Okey, macam yang kamu tahu, Nabi duduk dekat Madinah, Nabi jadi ketua dekat Madinah, memimpin negara Madinah. Macam jadi Perdana Menteri lah, kita katakan. Dia menguruskan Madinah. Dialah pemimpin. Ada masalah, rakyat jumpa dia, bagi tahu dia, selesaikan. Ada bergaduh ke, ada isu kurang duit ke, ada tak cukup masalah dan lain-lain. Nabi yang uruskan. Sebab dia, itulah tugas pemimpin. Kedua,
pemimpin masyarakat. Nabi juga bertugas ataupun kita katakan berperanan sebagai ketua masyarakat. Masyarakat itu ada yang Yahudi, dalam Madinah tu ada orang Yahudi, ada orang Islam. Nabi kena satu padukan. Itulah tugas Nabi. Adalah program yang Nabi buat ke hubungan, ada bergaduh masalah ke apa, Nabi harmonikan balik. Nabi yang saudarakan Ansar dengan Muhajirin. Itulah tugas Nabi. Ketiga, pemimpin dalam solat, ibadah. Senang jadi imam. Arahkan orang solat, apa semua tu. Nabi bertugas sebagai pemimpin dalam solat. Sepanjang Nabi sihat, Nabi akan berusaha untuk jadi imam. Nabi tak tolak dekat orang lain, melainkan Nabi tiada di kawasan tu. Tapi nak katakan masa Nabi sakit je baru Nabi arahkan orang lain ganti. Ada masa Nabi dah nak wafat, Nabi arahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk ganti jadi imam. Sebab Nabi tak larat nak pergi masjid. Sebab sakit. Maksudnya masa Nabi sihat, Nabi yang akan jadi imam dalam solat. Okey. Keempat, panglima perang. Nabi menjadi panglima perang. Dalam perang, semua perang yang Nabi ikut, Nabi ada sekali, Nabi akan jadi ketua. Itulah dia panglima perang, ketua dalam peperangan. Sepanjang Nabi ada, hampir semua perang Nabi jadi ketua. Kecuali yang Ustaz tahu, perang Mu'tah. Nabi tak dapat ikut. Bukannya Nabi pergi tapi Nabi tak jadi ketua. Nabi tak dapat ikut datang dalam perang tu. Okey, Nabi arahkan orang lain jadi ketua perang. Okey. Itu saja untuk minggu ni. Okey, semoga kamu fahamlah apa maksud pentadbiran tu. Macam kamu sendiri pun kamu tengok dekat kelas. Qayyum pemimpin kelas kamu. Kamu ada guru kelas, Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz tu kamu anggaplah pemimpin kelas kamu. Dia arahkan apa, dia kutip maklumat apa, kamu ada masalah ke apa, dia Ustaz Hafiz tahu apa semua. Itulah tugas pemimpin. Bila cermin rosak ke, kursi patah ke apa, Ustaz Hafiz yang tolong carikan dan tukarkan sebagainya. Tapi Ustaz Hafiz juga tak ada, Ustaz Hafiz tak dapat ada dalam kelas sentiasa. Jadi Ustaz Hafiz lantiklah ketua kelas, qayyum. Jadi bila ada masalah yang Ustaz Hafiz tak ada dekat sekolah ke, atau tak ada dalam kelas masa tu, qayyum akan cari Ustaz Hafiz dan bagi maklumkan. Itulah pentadbiran dalam kelas di sekolah. Okey. Itu saja untuk minggu ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kejap. Sabar, jangan keluar dulu. Okey, sila buat muka surat. Buka aktiviti kamu, muka surat 36 sampai 38. Buku aktiviti sirah 36 sehingga 38. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.